Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat pendengar IKIM yang dikasihi sekalian, moga-moga berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun di mana berada, dalam kereta ke, di rumah ke, bahkan kalau yang dengar online pun ada kan? Ada. Yang dari luar Malaysia pun alhamdulillah kita bertemu dalam majlis ilmu. Okey. Tajuk kita hari ini, menyesal di hari akhirat nanti. Ini bukan cerita menyesal tak kahwin ke, menyesal kahwin lambat ke apa semua ni. Sebab tadi ada orang tanya sebelum mula. Risau orang tu. Tak ada ni, kita nak cerita. Tajuk ni termasuk dalam bab beriman dengan perkara, beriman dengan hari akhirat. Topik kita ni adalah tajuk kecil dalam bab beriman pada hari akhirat. Yang mana ini bukan saya bagi tahu, Quran yang bagi tahu adanya manusia-manusia yang akan menyesal di hari akhirat nanti. Kita baru ni adik-adik kita yang baru dapat result SPM, mungkin ada yang menyesal tengok result fail teruk. Menyesal mungkin boleh ambil sekali lagi. Betul. Yang tak lulus, ialah apa-apa pergi interview tak lulus, tak buat persiapan dengan baik. Kenapa tak dapat kerja tu pergi interview? Aku tak prepare lah, menyesal. Boleh lagi bila di dunia ni. Tapi di hari akhirat macam Siti kata tadilah, tak boleh nak U-turn dah. Tak boleh nak U-turn. Jadi antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sungutan ataupun penyesalan ungkapan manusia sendiri, antaranya di dalam surah Al-Mu'minun. Kalau pendengar yang mungkin ada pen kertas tu, ada handphone ke, boleh cek juga nanti. Dan ada Quran ke, surah Al-Mu'minun ayat nombor 99 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahu akbar. Ni permulaan bicara kita lah. Ni masa nak mati dulu. Masa nak mati pun ada yang menyesal. Allah Ta'ala, maksud ayat yang saya baca tadi, demikianlah hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Nak buat apa? Nak buat apa balik ke dunia? Buat apa? Nak baiki apa yang la'alli a'malu salihah. Ya Allah. Supaya aku boleh beramal soleh fima taraktu, dalam apa yang aku tinggalkan. Amal soleh aku belajar banyak dah, aku dengar dah, tapi aku tak buat. Jadi tolong hantar balik aku ke dunia. Ya Allah, kita pun ustaz-ustaz ni pun baca ayat macam ni pusing juga. Kita duduk syarah kat orang. Allahu akbar. Para pendengar, sama-samalah kita doa, moga-moga ilmu yang kita belajar, kita dengar di IKIM ni ataupun di mana-mana, kita boleh amal supaya tak jadi macam ni. Ja'ahum ahadahumul maut, bila datang dah saat kematian tu, minta nak balik ke dunia. Allah Ta'ala kata, kalla, tidak sekali-kali, innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya ucapan itu adalah dalih saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka, di belakang, belakang ada barzakh, maknanya alam barzakh lah. Di hadapan ke di belakang, maksudnya dah mati akan ada alam barzakh, ada alam barzakh ila yaumi yub'atsun, nak tunggu kiamat tu. Sebab tu kita sebut menyesal di hari akhirat ni, masa nak mati tu menyesal dah. Menyesal dah. Apabila berlaku kebangkitan, berlaku kiamat nanti, mereka pun lagilah menyesal. Ayat-ayat macam ni bila kita baca, menjadi, ada orang kata tak boleh cakap bab-bab mati ni, jadi lemah semangat. Kan? Pagi ni pun semua dengar senyap, seria je. Takut gerun. Tapi memang Nabi Muhammad pun pesan supaya banyak mengingati mati. Orang yang ingat mati, dia akan bagi rasuah tak? Tak. Orang yang ingat mati, dia akan tipu tak dalam niaga? Dia tak buat. Orang yang ingat mati, dia akan sepak rajang isteri ke? Ya? Tidak sama sekali. Tak buat gitu. Bahkan dia nak pukul isteri pun dia fikir macam mana. Adakah pukul, memang ada keadaan yang boleh, tapi ada kaedah-kaedahnya. Pian biasa pukul isteri. Sorry Pingsan kejap. Tak ada lagi. Jadi maknanya orang yang ingat kematian ni, dia akan fikir supaya, dan apatah lagi kalau dengar ayat-ayat macam ni. Tidak pendengar dikasih sekalian, saya nak baca satu lagi ayat. Boleh sebagai intro kita pagi ni. Surah Al-Furqan ayat nombor 27.
ayat nombor 27 hingga 29. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Allahu akbar. Surah apa tadi? Surah Furqan ayat nombor 27. Dan ingatlah pada hari orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesal, lalu dia berkata, alangkah celakanya aku kalaulah dulu aku mengambil jalan bersama dengan Rasul. Dan dikata lagi, ya wailata, celakalah aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman karibku. Salah pilih kawan. Sebab apa dia buat apa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da iz ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku setelah peringatan datang pada aku. Dalam tafsir, antaranya tafsir Tabari menyebut ini kisah ni berkait dengan Uqbah ibn Abi Mu'ayyad. Dia masuk Islam, lepas tu kawan dia Ubay bin Khalaf duk pujuk, akhirnya dia keluar balik. Jadi kata Tabari, antara tafsirannya ini sungutan dia ni. Dia menyesal ambil Ubay bin Khalaf tu sebagai kawan yang menyesatkan dia. Kata Ibn Kathir pula, dia kata walaupun ayat ni sama ada tuju pada Uqbah ke siapa ke, yang pentingnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran ayat ni berdasarkan lafaz dia yang umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun sebab ni pada Uqbah, tapi pengajarannya umum. Apa pengajarannya? Di hari akhirat nanti ada orang akan bersungut, celaka sungguh aku sendiri. Aku telah ambil dia sebagai kawan karib aku. Dia telah menyebabkan aku jadi lara, jadi sesat. Memanglah itu menyesal. Tapi menyesal masa tu macam mana? Kan? Menyesal kat dunia ni, sila ambil kawan tu jadi friend kat Facebook, boleh unfriend balik. Boleh unlike, unfriend. Boleh unlike, unfriend. Boleh lah, tapi kat akhirat nak unfriend macam mana? Dah kamu dah ikut dia dah kat dunia dulu. Dia kata tak apalah, aku bagi duit kat kamu sebab nak duit. Dia bawa kita ke kesesatan, kita ikut juga dia. Ya, sebab kita nampak berkawan dengan ni dapat duit banyak, tapi sebenarnya membawa kepada maksiat. Dia ni membawa ajak kita langgar perintah-perintah Allah. Di hari akhirat menyesal. Bukan saya kata ni. Surah Al-Furqan ayat nombor 27. Yang kata yang sebut tentang perkara. Okey, itu dia bukan lima sedikit tentang tajuk kita menyesal di akhirat. Dan anda boleh interaksi dengan kami sekarang melalui 3 cara untuk bertanyakan soalan pada Ustaz. Talian kita 0362051500 ataupun SMS type IKIM jarak pandangan anda dalam soalan anda untuk Ustaz dan hantar ke 39111. Satu lagi cara, ataupun like kami di Facebook, cari ikim.fm. Ya, dan kita nak ucapkan terima kasih pada Syahana Catering untuk tajaan juadah kita pagi ni Ustaz dan juga sahabat lepas ni boleh insyaAllah. Dan juga Syafiq Zulkifli sebagai penerbit dan juga sedang menanti panggilan anda untuk soalan-soalan yang hendak diajukan. Masya Allah, Ustaz gerun dengar mana Allah dah gambarkan akan berlaku kejadian penyesalan sebegitu di akhirat nanti, tapi kita masih tak ingat lagi. Saya nak prepare tajuk ni pun cari ayat, kita pun rasa gerun tapi tak apalah, Allah bagi ruang pagi ni. Betul, Ustaz. Kita cuba berkongsi lah. Alhamdulillah, ada manfaatnya. Okey, kita akan rehat seketika kembali dengan persoalan anda selepas ini di Topik Jumaat IKIM FM. Ni okey. Ni pun cantik. Ini lagi. Ish, rugi tak beli tengah sale macam ni. Okeylah ni. Cik, semuanya RM200. Hah? Alamak, macam mana ni? Duit ada 150 je. Gaji lagi seminggu. Kalau beli ni, nanti nak makan apa? Tak jadilah, cik. Duit saya tak cukup. Berbelanja ikut nafsu, begitulah jadinya. Rancang perbelanjaan anda, belanja ikut kemampuan, bukan ikut keinginan. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Kepada
Institut Kefahaman Islam Malaysia. Okey, kita kembali saat ini sahabat pendengar dengan topik kita menyesal di akhirat. Untuk yang mungkin baru je bersama dengan kami. Ya, dan Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus temankan kita untuk tajuk muhasabah kita bersama dan insya-Allah pagi ni. Okey, baik. Untuk yang awal ni kita nak kumpul dulu soalan, tak kira lah dari talian ataupun SMS ataupun FB. Okey. Ustaz, kita nak ke Kelantan seketika ni. Kita ada pemanggil Cik Rusdi di talian. Apa persoalannya? Terima kasih Ustaz. Moga-moga Allah Ta'ala bagikan keberuntungan dan kerahmatan untuk kita semua. Tak pasal penyesalan di akhirat nanti, adakah turut sama menyesal itu segala anggota, sama ada tangan, kaki dan seumpamanya. Kalau tangan, kalau salah pilih pemimpin pun akan turut sama menyesal. Mohon komen daripada Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Rusdi. Dekat anggota badan kita juga akan menyesal. Yang kedua, dari Kelantan nak ke semuanya Ustaz, Cik Jasni di talian. Assalamualaikum Ustaz. Jasni semuanya Ustaz. Semalam saya ada keluar dekat Ikin semalam pasal satu ayat Quran, tak tahu dari ayat mana Ustaz. Betul ke yang mengatakan apabila dia lihat dia berada di pinggir neraka, dilihat api begitu besar, dia pun menyesal, dia nak hidup balik Ustaz, macam Ustaz kata tadi. Tapi saya tak tahu ayat mana Ustaz. Lepas tu dia nak hidup balik, nak buat baik Ustaz. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin silakan respon Ustaz. Ada dua soalan di talian. Ya Allah. Terima kasih kepada yang bertanya. Pertama sekali Cik Rusdi tadi, dia kata adakah semua anggota badan kita akan menyesal di hari akhirat, silap pilih pemimpin, silap bertindak, silap dari segi amanah yang diberikan. Senang ginilah, para pendengar boleh buka Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 66. Dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Kalau Cik Rusdi tanya tadi, mungkin dia kata, mungkin dengan soalan tu kait dengan musim pilihan raya ke dan sebagainya, silap pemimpin. Saya jawab senang je, tengok ayat Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'fain minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ayat ni bermaksud pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Manusia ni bila antara azabnya, muka mereka ni dibolak-balikkan dalam api, mereka berkata ya laitana ata'na Allah, alangkah baiknya dulu kalau kami di dunia dulu kami taat kepada Allah dan Rasul. Tapi mereka juga berkata, ya Allah, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah, kami dulu tidak taat padamu kat dunia, kami taat kepada pemimpin kami, lalu mereka membawa kami jadi sesat jauh daripadamu, ya Allah. Hari ni ya Allah, atihim di'fain minal azab. Ya Allah, hari ni tolong bagi 2 kali ganda azab pada mereka. Kalau kait dengan soalan tadi lah, bila dia tersilap. Jadi kita hari ni pun, ialah kita cakap bab realiti lah. Cik Rusdi kata pun bab musim pemimpin dan sebagainya. Alhamdulillah kita ada pemimpin kita, dan dalam nak memilih pemimpin juga dia berkait dengan hari akhirat. Kalau tersilap ni, dia akan menyesal di hari akhirat. Dan dalam surah Al-Baqarah ada satu lagi. Dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya ayat 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ingat ketika mana di hari akhirat nanti, orang yang dipilih sebagai pemimpin berlepas diri dengan orang yang pilih dia. Dia berlepas diri. Ketika itu orang yang memilih berkata, ya Allah, kalau ada peluang lagi kami kat dunia, kami tak nak pilih dia dah. Sebab kami pilih dia kat dunia, dia bawa kami kepada jauh daripadamu, ya Allah. Ini juga penyesalan di hari akhirat, tersilap pilih pemimpin.
dalam surah Al-Baqarah ayat 166. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan pemimpin yang kita pilih, dan sama-sama kita mencari keredaan Allah. Jadi dia tanya tadi tentang anggota badan pun menyesal juga ke? Anggota badan akan menjadi saksi pada kita. Anggota badan akan menjadi saksi di atas apa yang kita buat ni. Anggota badan yang jadi saksi. Dia bukan dia menyesal, dia jadi saksi. Tangan kata aku buat, tangan kata aku pilih, tangan kata aku terima rasuah, tangan kata aku pukul, tangan kata aku mulut kata, masa tu menjadi saksi ke atas pendakwaan. Akhirnya kita menyesal, kita marah pada anggota kita. Dalam surah Yasin kan, apa ayat tu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ni mulut tak boleh nak bagi alasan dah, kami gini tak boleh dah. Hari tu anggota yang jadi saksi di atas pendakwaan. Kita pun menyesal, kita pun marah pada anggota badan kita. Anggota badan kata, antaqana Allah allazi antaqa kulla syai'in. Allah yang menyebabkan kami boleh bercakap. Allahu akbar. Kita kat dunia ni kalau masuk mahkamah, bila pendakwa kita dakwa, dia bawa saksi, bawa bukti, pening kepala kita. Sekarang ni tak payah bawa orang dah, anggota badan kita sendiri. Jadi persoalan jawapan pada yang pertama tadi, anggota badan yang menjadi saksi against kita. Berkenaan dengan soalan kedua tu yang kata ada ayat Quran kata orang menyesal bila tengok api neraka nak balik ke dunia. Ada ayat dalam surah Sajdah. Pagi tadi kita sembahyang subuh dan surah Sajdah, Allah Ta'ala pun ada berfirman berkait perkara ni. Ayat 12 kata saya. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini dalam surah Sajdah kita baca pagi tadi. Hei Muhammad, ingatlah ketika mana orang-orang mujrim ini, mereka di hari akhirat, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim, mereka ni tunduk kepala. Pernah tengok tak dalam berita? Ya, biasa kes kat mahkamah syariah. Kat mahkamah syariah dia tunduk ambil semua benda yang ada, dia akan tunduk tutup kepala kan. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, di hari akhirat orang-orang yang buat dosa dengan Allah ni, mereka akan tunduk kepala ke bumi. Rabbana absarna wa sami'na, lalu mereka kata, ya Allah, hari ni kami nampak dah syurga, nampak dah neraka. Wa sami'na, kami dah dengar dah peringatan-peringatan kau dulu kat dunia. Farji'na, tolong hantar balik kami ke dunia. Nak buat apa? Na'mal salihah inna muqinun, kami nak buat amal soleh. Kami yakin dah hari ni dengar dalam IKIM dulu, kami dengar dah. Tapi hari ni baru nampak syurga neraka. Baru yakin. Tolong hantar balik kami ke dunia. Barulah masa tu Allah Ta'ala jawab, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Ta'ala kata, kalau aku nak, aku akan sumbat dan neraka ni, aku akan beri hidayah semua jadi baik, semua masuk syurga. Tapi aku dah janji bahawa dalam neraka ini aku akan masukkan dari kalangan jin dan manusia. Wallahu alam. Okey. Jadi yang tanya ayat surah apa tadi, dia boleh cek dan surah Sajdah ayat nombor 12. Ya. Ada dah buktinya di situ, gambarannya. Okey. Baik. Zita Agus di Facebook. Dia kata apa? Bertanyakan Ustaz, apakah mereka yang berdosa dan di dunia mereka telah diberi pengajaran daripada musibah, menerusi musibah dan ujian, apakah terhapus dosa mereka ini bila mereka menyesali dan menerima ujian-ujian itu sebagai penghapus ataupun kafarah dosa-dosa mereka? Menyesal tu di mana? Menyesal di dunia. Kalau pada soalan dia, menyesal di dunia lah, sebab dah diberi ujian, cabaran, dia redha. Itu tujuan kita dengar IKIM ni. Masya-Allah. Itu tujuan kita nak dengar IKIM, kita dengar hadis-hadis Nabi, ayat Quran, kita ada musibah, kita dengar IKIM. Oh, ada DJ Siti sebut pian sebut bahawa hidup ni dugaan Allah Ta'ala, kita kena berfikir. Dengan dengar radio ataupun tengok program-program agama, hadir majlis-majlis ilmu, kita akan jadi orang yang always think positif. Kita akan sentiasa berfikiran positif. Musibah yang datang, Allah nak hapus dosa aku ni. Bahkan bila kita belajar, ada hadis Nabi SAW menyebut, setiap apa yang kena pada tubuh kita ni, kita musibah ke sakit ke, hatta syaukah, sehinggalah duri, kita terkena duri. Aduh, kena duri semalu ke apa tu. Ya, kena duri pun itu akan menghapuskan dosa kita, insya-Allah. Jadi bila kita jatuh sakit, kena buat pembedahan, berlaku musibah, orang mukmin dia akan fikir bahawa ini Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dia. Ustaz, saya tak ada dosa, Ustaz, saya jenis orang tak ada dosa. Kalau dia ni jenis orang tak ada dosa,
maka Allah nak beri pahala. Allah nak tambah pahala dengan kamu sabar. Sebab itulah dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah kata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Orang mukmin ni, Rasulullah kata, aku pelik keadaan orang mukmin. Dia dapat apa pun dia akan dapat pahala. Dia menang ke, dia kalah ke, dua-dua dapat pahala. Sebab menang dia syukur, kalah dia sabar. Dia berniaga untung ke rugi ke, dia untung dia syukur, rugi dia sabar. Dia sihat ke, dia sakit ke, dia sihat dia syukur. Dia sakit dia sabar. Itulah orang mukmin. Kan? Ini di antara dua maqam, sabar dan syukur. Jadi kalau yang kata menyesal kat dunia tadi, alhamdulillah, itu tanda Allah sayang kat kita. Allah bagi kat kita satu peristiwa berlaku yang menyebabkan kita jadi berfikir, kita menyesal. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kat dia jatuh sakit. Ada orang dia jadi berubah lepas mak dia meninggal. Ada orang dia berubah anak dia mati. Ada orang jadi berubah selepas dia kena tipu dalam bisnes. Saya kena tipu kawan partner sendiri, tak bayar duit, kena tipu di partner. Dia pun cari masjid lah masa tu. Tak apalah, alhamdulillah. Yang penting menyesal di dunia. Ya, menyesal. Sebab tu orang Arab kata rubba dharrin nafi'ah. Barangkali ada perkara mudarat sebenarnya bermanfaat untuk kita. Bila kita boleh think positif tadilah. Kalau kita duk fikir macam diri kita, aku ni sampai bila macam ni, positif kan. Saya tertarik, saya suka dengar Profesor Muhayyah. Prof Muhayyah selalu sebut kita kena cuba positif kan. Macam mana jadi pun? Ya, cuba positif. Subhanallah. Jadi itulah, jadi hati tenang lah. Itu orang mukmin bila dan inilah termasuk dalam kefahaman kita dalam bab beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bagus yang menyesal kat dunia tu, bagus. Sabar dan redha pejuk ujian. Okey, kita akan dengar lagi 3 soalan di talian dan kita dengar dulu dan kita akan lihat kembali dari rehat nanti Ustaz akan jawab. Ya, ada jawapannya. Ambil soalan dulu. Dengar soalan dulu. Okey, kita nak ke Kuantan, kita ada Puan Ina di talian. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bagi tahu Ustaz bahawa saya mendapat mimpi sebelum tajuk ni. Saya mendapat mimpi bahawa saya menyesal. Dalam mimpi tu saya menyesal Tuhan telah menghukum saya kerana tidak membaca Al-Quran. Jadi saya rasa macam saya di dalam alam akhirat dan menyesal sebab tak baca Al-Quran. Apa maknanya Ustaz? Makna mimpi. Masya-Allah. Okey. Bagus. Ustaz boleh tafsirkan sekejap lagi. Kita nak lagi, Puan Sabariah dari Kajang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila kita bercerita tentang hari-hari kiamat ni, kita rasa takut lah kan? Tentang hari kiamat ni rasa takut lah. Macam kita rasa susah hati je bila mikirkan tentang hari kiamat ni. Tapi macam saya nak sampaikan kepada suami dan anak-anak menceritakan tentang hari kiamat ni. Rasa macam tak sampai ke hati suami dan anak-anak. Sebab saya ni seorang suri rumah tangga. Saya pun tak pandai sangat nak berkomunikasi dengan suami dan anak-anak. Jadi mereka anggap apa yang saya cakap tu macam tak ada apa. Jadi saya pun kadang mikir macam mana keadaan sekarang ni. Baik. Sebab saya pun bila menceritakan tentang perkara macam ni, saya pun jadi susah hati. Sebab saya pun mikirkan tentang anak-anak dan suami saya di sana. Sebab suami dan anak-anak saya ni kurang semayang. Jadi saya nak minta lah pandangan pada Ustaz macam mana saya nak beritahu kepada suami anak-anak supaya apa yang saya cakap tu resap ke dalam hati anak-anak dan suami supaya mereka takut akan adanya hari akhirat ni. Komunikasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan ada satu soalan Ustaz sebelum kita berehat tentang kiriman Intan Adura. Nak minta nasihat macam mana kita nak nasihatkan orang yang kata dia sanggup tempuh neraka, sanggup masuk neraka untuk memenuhi kehendak di dunia. Apa selayaknya nasihat kita berikan kepada mereka? Kita lihat nanti
kembali dengan jawapan. InsyaAllah. Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai. Siapa cuai? Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat. Saya tak terima apa-apa. Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik? Saya patut berhenti tadi. Ya betul, tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata. Nasib baik aku cedera. Kalau tidak... Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Sahut Nabi, janganlah engkau marah. Kemudian ia mengulangi beberapa kali. Sabdanya, janganlah engkau marah. Riwayat Kuching 93.6. Untuk anda para pendengar, masih lagi bersama dengan kami di IKIM FM untuk topik Jumaat hari ini. Tajuknya Menyesal di Akhirat. Ustaz Said Nur Hisham Al-Idrus rekon kisaan ini. InsyaAllah. Ustaz dah sedia dengan jawapan kita tadi? Silakan Ustaz. Ada 3 soalan untuk Ustaz kongsikan untuk round yang ke berapa ni? Yang kedua lah, lebih kurang. Bermimpi tadi tu, Puan Nina. Mimpi baca Quran, tak baca dihukum di akhirat. Dari Kuantan tadi kan. Kuantan. Tahniah saya nak sebut. Tahniah kerana Allah pilih akak untuk Allah bagi syarat sedemikian. Alangkah baiknya kalau kita pun dapat mimpi-mimpi macam tu. Kita yang iyalah, maknanya ada silap-silap kita, Allah bagi remind dengan cara sedemikian. Ini salah satu cara sebenarnya. Salah satu cara melalui mimpi. Jadi bila Allah dah beri peringatan dengan cara macam ni, kita cubalah amalkan. Kita amalkanlah. Kalau tak mampu baca Quran, belajar Quran tu. Yang boleh baca sikit-sikit, baca. Sebab ini Allah Ta'ala dah pilih kita sangat dah. Jangan rasa susah hati. Jangan rasa susah hati, jangan rasa sedih, tapi rasalah gembira. Kerana Allah dah pilih aku. Lalu dah gembira nak buat yang mana? Bacalah Quran. Sebab orang yang menyesal ayat-ayat yang kita baca tadi, di hari akhirat dia menyesal nak balik. Sebab apa? Lah, aku dulu dah dapat, tapi aku tak amal apa peringatan-peringatan yang sampai. Jadi macam tu. Memang pelbagai cara lah. Mimpi salah satu cara. Kadang-kadang anak-anak kecil yang peringatkan kita. Saya pernah juga kadang nak makan. Hari tu lapar sangat, jadi kita pun Bismillahirrahmanirrahim, terus makan. Anak cakap habis tak baca doa lagi. Jadi itu pun peringatan juga daripada antaqahullah allazi antaqa kulla syai'in. Allah yang menyebabkan anak kita bercakap tadi. Bagus, nasib baik ke anak tu belajar doa, dia boleh peringat kat kita. Jadi siapa saja kita, bila yang pentingnya ialah bila datang peringatan kita beringat. Kita amal dia peringatan. Jangan kita buat lembu kenyang, buat tak tahu gitu je kan. Untuk dah dapat peringatan tu, kalau tak dimanfaatkan. Kadang-kadang peringatan tu kita singgah sembahyang Jumaat, dengar khatib khutbah, pop kena atas kepala kita. Kita duduk balas mesej telefon. Khatib sebut bab lara sembahyang Jumaat, balas mesej sambil dengar khutbah. Kita kata Allah, khatib ni buat malu aku je. Dah negatif dah. Sepatutnya nasib baik dia sebut, aku teringat. Kita ambil positif setiap perkara yang menjadi peringatan untuk diri kita. Kita baru beli kereta baru, kereta cantik, kereta mahal, bangga je, kembar je balik kampung jumpa kawan, bangga je kereta baru. Pak, Allah Ta'ala bagi langgar pagar rumah sikit ke, pasir bunga ke, cala. Ingat, ini Allah nak peringat ni. Mungkin kamu tu duk riak sangat. Jadi macam tu. Yang dari Kajang tadi, akak dari Kajang tadi, suri rumah tadi, dia kata, yalah memang pun bila sebut bab kiamat, bab akhirat ni, dia rasa susah hati bila teringatkan isteri, teringatkan suami, teringatkan anak-anak. Bukan akak saja sebenarnya, ramai lagi para isteri yang rasa sedemikian. Yang pertama sekali, alhamdulillah Allah Ta'ala sentuh hati kita, kita terasa. Itu alhamdulillah dah.
Yang kedua, apa yang perlu kita buat? Kadang-kadang suami anak-anak ni, kita dengar kat radio, kita tengok TV, kita nak share dengan abang. Tadi kan ustaz sebut tentang ya, suami macam ustazah lah kau jadi siap kat isteri, jadi dia tak encourage. Ya, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was a very good listener. Rasulullah adalah pendengar yang baik. Bila isteri bercerita, Rasulullah bagi tu semangat, respon, dengar, respon. Dah Kak ni kata dah ustaz, akak pun tak pandai nak beritahu, maka mungkin apa yang kita boleh usahakan, beli majalah-majalah agama. Hari ni banyak majalah-majalah, ada majalah Solusi, ada majalah Al-Ustaz, ada majalah Q&A, ada majalah Anis, ada majalah Al-Islam, banyak majalah. Adanya VCD sekarang ni. Beli, kalau kebetulan kereta jenis boleh pasang VCD tu dalam perjalanan, pasang. Kalau tak boleh kat ustaz, dia tak nak dengar yang macam tu. Kalau anak-anak mungkin tolong bawa mak pergi masjid, mak nak dengar ceramah ni, tolong pandu kereta mak. Ustaz, anak saya kecil lagi. Nasihat dia, beritahu pada para ibu, para ayah, teruskan nasihat pada anak-anak. Nasihat dah ustaz, dia tak nak dengar juga. Nasihat juga. Nasihat itu tanggungjawab kita. Jangan kita menyesal di hari akhirat. Aku tak nasihat, ya Allah, anak tak semayang sebab kita tak marah. Anak tak tutup aurat sebab kita tak ajar. Hari akhirat baru nak menyesal. Bila anak tu dakwa kita sendiri. Ya Allah, saya tak semayang ni, mak tak pernah marah pun. Allahu Akbar. Saya tak tutup aurat ni, ayah tak pernah marah pun. Jangan kita nak menyesal di hari akhirat. Jadi kita buat kat dunia dengan cara yang terbaik. Pujuk, rayu, pilih masa yang terbaik, cara yang terbaik. Kemudian yang paling kuat lagi, satu perkara lagi, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin, khususnya para ibu ayah. Doa yang baik-baik sahaja untuk anak-anak. Jangan sebut yang tak elok, nanti jadi doa. Nanti jadi doa. Sebut yang tak elok jadi doa. Sebut yang elok, sebut bukan orang tua kita kan. Bertuahnya anakku, bagusnya anak budak ni, bagusnya budak ni. Itu cara orang tua dulu kan. Panas ni tapi apa? Dalam hati panas, sakit hati. Tapi positif saya. Ataupun bila apa kita nak bagi alasan ke apa-apa pada anak, sebut yang positif pada anak. Saya ingat mungkin boleh kongsi sikit. Masa saya zaman sekolah rendah dulu, pihak sekolah selalu buat lawatan. Pergi Kuala Lumpur, pergi mana kita orang Terengganu. Betul lah. Jadi arwah mak ni, saya besar dengan arwah mak ayah lama dah meninggal masa umur saya 5 bulan. Jadi bila kita nak pergi lawatan, cakap kat mak nak pergi lawatan, mak kata nak pergi dengan apa, nak bayar dengan apa, pergi dengan Leo je lah. Kita nak pergi program tu dah kena bayar juga, dah duit tak cukup. Mak kata pergi dengan Leo je lah. Lalu dia sebut pergi dengan Leo je lah. Masya Allah. Sekarang bukanlah saya nak menyombong apa, tapi adalah jemputan-jemputan sikit kadang-kadang kawan-kawan di Labuan, di Sabah, di Kuantan, di Kelantan, di Johor, sana sini, di Singapura. Sana sini, insya-Allah. Saya duk terfikir balik, aku berjalan dengan Leo sungguh. Masya-Allah. Berkat doa ibu. Yalah sebab saya cuba berkongsi dengan masyarakat sedikit ilmu yang Allah beri ni, kita share. Tapi ialah berkat doa tu. Helio sungguh datang Hakim ni pun dengan Helio. jadi pada ibu bapa, sebut yang positif. Ini menjadi doa kepada anak-anak. Kan? Walaupun anak teruk macam mana, teruskan doa, teruskan nasihat. Jangan letih. Dan jangan kita sangka ustaz sekali sebut nak tu berubah. Bukan Doraemon ni. Sekali dengar Kak Hakim terus jadi baik. Sekali dengar ceramah terus jadi baik. Sabar. Tapi yang jenis ting boleh berubah ni, kalau Allah nak, itu boleh berlaku. Sekali dia pergi umrah, balik totally berubah. Sekali dia pergi buat haji, dapat haji mabrur, balik totally berubah. Dah ramai yang berlaku macam ni. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala beri pada kita semua. Soalan yang FB tadi di SMS. SMS kita Ustaz. SMS. Ada yang pas, itu bukan redha tu, satu pas. Apa dia kata tadi? Sanggup masuk neraka. Sanggup masuk neraka demi memenuhi kehendak dunia. Untuk dapat kehendak dunia. Kalau orang macam ni, pergi kat dia, ambil tukur, ketuk kepala. Pam. Dia marah kita ketuk kepala. Berdosa ketuk kepala. Tak apalah, aku nak ketuk kepala kau. Rasa dulu ketuk dengan tukur kat dunia. Kalau kau boleh ready dengan tukur-tukur dan azab di hari akhirat nanti. Jangan main-main lah. Sudah pendengar dikasih sekalian, sahabat-sahabat saya, khususnya orang muda, jangan bergurau bodoh macam ni.
cakap lepas. Jangan bergurau bodoh macam ni. Saya sebut sekali lagi, jangan bergurau bodoh macam ni. Saya sebut perkataan bodoh sebab ada dalam kamu dewan kan. Jangan. Banyak lagi benda lain kita boleh bergurau. Jangan kita bergurau perkara agama seumpama ini. Jangan jadi bahan gurauan. Main-main dengan perkara akidah ni. Jangan. Okey, baik. Kita nak dengar ke pemanggil pula. Pemanggil dari Shah Alam. Ya, baik. Kita dengarkan. Kita nak ada Puan Aziah di talian. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak minta nasihat daripada Ustaz. Saya mempunyai seorang ibu. Usia dia sudah 65 tahun. Tapi dia memang tak pernah mendirikan solat. Sebab saya faham masalahnya ibu bapa saya ni berpisah. Lepas tu mungkin dia banyak jalankan tanggungjawab untuk besarkan saya. Lepas tu macam mana saya nak memujuk dia. Sebab sekarang ni dia memang susah. Saya dah cuba nak ajar. Dia tak boleh nak ingat. Lepas tu Alhamdulillah dia pun dah pandai nak tutup aurat semua. Lepas tu saya kadang-kadang sedih. Sebab ibu saya telah kena lumpuh. Alhamdulillah Tuhan masih bagi peluang kat dia. Dia dah boleh bergerak semua. Tapi saya nak cuba tolong dia untuk mendirikan solat semua. Dia tak nak tinggal dengan saya. Itu masalahnya. Lepas tu bagi saya pula, saya dulu bekerja. Lepas tu dah berhenti. Lepas tu mungkin saya diduga oleh Allah lah. Saya baru saja berhenti kerja. Lepas tu saya memang dah tak nak bekerja lagi. Suami saya pun menggalakkan saya tinggal kat rumah. Lepas tu saya pun cuba, mungkin saya dapat muhasabah diri lah. Saya belajar. Lepas tu saya nak improvekan solat raya. Lepas tu saya nak tanya Ustaz, kalau saya belajar melalui buku-buku dengan membaca untuk mengimprovekan lagi solat saya. Lepas tu saya belajar untuk doa. Sebab saya ada anak 2 orang, saya tak sempat nak pergi surau semua. Adakah itu boleh Ustaz? Itu soalan saya. Baik. Belajar melalui buku ya. Okey. Ini anak soleha ni Ustaz. Pengorbanannya cukup banyak untuk ibu yang tercinta. Teruskan usaha walaupun mak dalam keadaan lumpuh, tapi inilah kita nak balas budi dia yang paling besar sebenarnya. Ada orang rasa balas budi mak ni bagi duit tiap-tiap bulan. Ada orang buat rumah yang besar untuk mak. Tapi pada puan yang menelefon tadi, teruskan usaha pujuk mak. Sebab kita takut dalam Quran ada Allah Ta'ala cerita di hari akhirat nanti ada satu neraka, nama dia neraka Saqar. Apabila penghuni neraka Saqar ini ditanya, kenapa ni kamu masuk dalam neraka ni? Lam naku minal musallin. Dia jawab, aku masuk kat sini sebab aku tak semayang dulu kat sana. Ya Allah. Dia bukan pada puan sajalah, pada para pendengar. Kadang-kadang kita ni nak entertain customer sampai kita tak semayang. Nak entertain klien sampai tinggal solat. Meeting sampai tinggal solat. Nak buat Allahu Akbar. Sedangkan ini imaduddin, tiang agama kita. Tak boleh lah Ustaz. Ni customer saya ni nak order 3 kontainer sebulan. Nak order 3 kontainer sampai kita tak semayang nak entertain dia. Tu tak kira masuk entertain dengan perkara maksiat lagi. Na'udzubillah. Jadi bab solat ni puan teruskan walaupun mak dalam keadaan lumpuh, ajar dia. Ajar setakat yang dia mampu. Jangan kita, dan dalam nak berurusan dengan mak ayah yang di hujung usia ni, memerlukan kesabaran yang sangat hebat. Dengan fizikalnya lagi, dengan kita nak, yelah kalau dia tak berapa solat, bukan tak pernah, saya rasa mungkin dia ada solat ada tidak kan. Jadi perlukan kesabaran hebat. Ingatlah masa kita kecil dulu, puan kata ada anak 2 orang, macam mana kita jaga anak kita? Bila anak kita bangun tengah malam nak susu, kita bangun buat susu. Anak kita demam, kita lah yang jaga dia, kita jaga. Begitulah dulu mak kita jaga kita. Kita ingat bila kita sedang urus anak, kita ingat dulu mak buat ginilah kat aku. Mak kita dulu mungkin lebih susah daripada kita sekarang. Kita sekarang ada kereta, ada duit. Mak kita susah nak besarkan kita. Jadi balaslah budi mak, ajak dia semayang. Ajak dia semayang. Tak payahlah nak ajak dia pergi masjid, dah dia pun tak sihat. Ajak dia semayang. Ini perkara paling asas. Kemudian dalam bab belajar dengan buku tadi boleh, tapi tak cukup sekadar itu. Dah Ustaz, saya nak pergi masjid surau bawa anak-anak kecil macam mana? Sekarang kita Alhamdulillah ada di radio, ada di TV, tengok. Tak cukup kita dengan membaca saja. Dan kita kena, kalau ada perkara-perkara yang kita rasa tak jelas,
jangan kita diam ataupun kita pandai-pandai, sebab ilmu agama ni membaca ini untuk membantu kita, tapi perlu juga ada untuk berguru. Kita rujuk ustaz, perkara-perkara yang tak clear tanya, macam mana ni, macam mana, kena tanya. Bagus baca buku untuk tambah ilmu, baca doa daripada buku, tapi tak cukup di situ. Kaedahnya kita kena cubalah hadir ke majlis ilmu ataupun rujuk pada guru-guru juga. Tak ada masa nak pergi shopping, ada masa. Sentap. Kita nak bukan saya nak kata kat puan bertanya, tapi kita semua lah tak betul kan. Tak sempat nak pergi masjid surau, pergi shopping boleh. Siap tinggal anak rumah kakak lagi. Eja baik boleh, tapi bila masjid surau ni tak sihat. Macam kita lah, kadang-kadang makcik tak sihat ustaz, sakit lutut, sakit pinggang, nak duduk lama kat masjid. Dia duduk depan filem, tengok cerita, tengok TV, boleh 2-3 jam. Ini persoalannya. Jangan menyesal di hari akhir. Okey, kita sampai ke penghujungnya Ustaz. Mungkin sebagai kesimpulan tentang topik pagi ni. Ada satu lagi penyesalan kalau dalam surah Al-Hadid, ini penyesalan orang munafik. Orang munafikin dia menyesal di hari akhirat dalam surah Al-Hadid ayat nombor 12 dan 13. Orang munafik dia hadir bersama Rasulullah, bersama para sahabat. Di hari akhirat, orang mukmin sahaja yang ada cahaya. Yas'a nuruhum baina aydihim. Orang mukmin ada cahaya, orang munafik ni dia gelap. Jadi masa tu dia panggil, "Hei, tunggu jap, aku nak tumpang cahaya kamu." Orang mukmin kata, "Pergi kamu jauhkan diri dari aku. Aku je ada cahaya hari ni di hari akhirat." Lalu orang munafik kata, "Kan dulu kita sekali kat dunia dulu. Alam nakun ma'akum. Kan dulu kita sekali kat dunia dulu. Kita geng dulu. Aku pergi masjid yang kau pergi juga. Aku pergi." Tapi kata orang mukmin, "Dulu punya kamu betul lah datang masjid, tapi kamu ada niat lain. Dulu betul lah kamu nampak macam kawan dengan orang baik, rupanya dalam hati kamu menyimpan kebencian pada Islam. Nampak baik, tapi dalam hati benci. Orang beramal dengan Islam kamu tak suka. Lalu hari ni carilah cahaya kamu sendiri." Ketika itu mereka terus dalam kegelapan, dan dia buat dinding antara mereka. Di sebelah orang munafik itu ada azab, di sebelah orang mukmin ada rahmat. Menyesal juga hari akhirat. Kat dunia orang tak tahu, orang tak kenal, nampak muka baik je kat dunia. Tapi hari akhirat menyesal juga. Jadi biarlah kita menyesal di dunia ni. Kita bertaubat. Taubat Allah ni, pintu taubat terbuka luas. Allah akan terima.